Selamat datang ke video yang kedua dalam series 3 minit ini. Untuk video ini, kita akan bincangkan tentang contoh-contoh perubahan dalam pendidikan. Menurut ALI 2023, perubahan pendidikan terjadi atas pelbagai faktor. Contohnya, kemajuan teknologi, perubahan dalam nilai, norma yang akan mempengaruhi apa yang dianggap penting dalam pendidikan, tuntutan pasaran pekerjaan, perkembangan pengetahuan dan penyelidikan, dan juga perubahan dasar kerajaan. Dan berikut adalah beberapa contoh perubahan dalam sistem pendidikan Malaysia. Dan contoh yang pertama iaitu pendidikan inklusif, iaitu Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan dasar di sekolah untuk memastikan akses yang lebih banyak kepada MBPK, iaitu murid berkeperluan khas ataupun murid yang mempunyai pelbagai keperluan dalam pembelajaran. Perubahan yang kedua iaitu pendidikan digital. Sejalan dengan perkembangan teknologi, negara kita telah mengambil langkah untuk memperkenalkan inisiatif pendidikan digital seperti program Satu Bestari Net pada tahun 2019. Dan hal ini adalah untuk meningkatkan akses pelajar dan guru terhadap teknologi maklumat dan juga komunikasi di sekolah. Perubahan yang ketiga iaitu pembangunan kemahiran Malaysia, MySkills. Dan tujuan perubahan pendidikan ini adalah untuk meningkatkan peluang pekerjaan dan mobiliti sosial pelajar. Contohnya, Malaysia telah menggalakkan pembangunan kemahiran melalui program MySkills yang menawarkan latihan vokasional dan kemahiran kepada pelajar yang memilih untuk melanjutkan pendidikan teknikal. Dan jika kita melihat perubahan pendidikan dari peperiksaan, kita akan mendapati bahawa cara penilaian kita telah berubah dari penilaian berorientasi peperiksaan kepada pentaksiran bilik darjah. Dan apakah perbezaan kedua-dua cara penilaian ini? Mari kita lihat. Kalau kita lihat dari tujuan penilaian, sebenarnya peperiksaan adalah untuk menilai tahap kognitif murid dan biasanya dia berlaku pada akhir semester ataupun akhir tahun ajaran. Dan ini telah menyebabkan hanya kognitif murid sahaja dinilai. Tetapi di zaman ini, yang kita memerlukan ialah seseorang individu yang berkembang secara menyeluruh dari segi jari, iaitu jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Selain itu, buat penilaian pada akhir semester sahaja, ini akan menyebabkan masalah yang dihadapi oleh pelajar hanya dapat diselesaikan di akhir semester. Ataupun bila pelajar mempunyai soalan-soalan yang tidak faham dan mereka hanya dapat tahu pada akhir semester. Dan ini telah menyebabkan selepas membuat peperiksaan dan apabila mereka tahu kelemahan sendiri, tetapi semester tersebut telah habis dan mereka suka mengaplikasikan penambahbaikan. Oleh itu, peperiksaan telah diubah kepada pentaksiran bilik darjah, iaitu pentaksiran ini dia adalah sepanjang proses pembelajaran dan boleh dilakukan pada bila-bila masa menggunakan pelbagai cara, contohnya kuis, pembentangan, projek, dan banyak lagi. So, dalam konteks pentaksiran bilik darjah, guru dapat melakukan penilaian pada setiap masa dan jika dia dapat menemui apa-apa kelemahan, dia dapat membuat penambahbaikan pada serta merta. Dengan ini, pelajar dapat diperkembangkan dengan lebih baik dan diikuti dengan pentaksiran bilik darjah. Ia tidak hanya menilai tahap kognitif pelajar. Pelajar, mereka juga dinilai dari aspek psikomotor dan afektif, dan ini dapat membantu pelajar berkembangkan menjadi seseorang yang menyeluruh dari segi jari.